warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Hawa binti Ibrahim. Saya dari kelas BA 244 Pengurusan Koperasi. Saya akan membentangkan assignment dan artikel review berkaitan dengan konsep syaitan berdasarkan kitab Kristian dalam Perjanjian Lama Old Testament. Okey, untuk pengenalan, Perjanjian Lama menurut agama Kristian adalah merupakan kitab suci pertama daripada dua bahagian kitab suci agama Kristian. Bahagian yang kedua adalah kitab Perjanjian Baharu. Perjanjian Lama berkait dengan kitab suci agama Yahudi tanah iaitu Hebrew Bible dengan beberapa versi dan tambahan. Terdapat 39 buku di dalam Perjanjian Lama yang telah disusun mengikut turutan bermula daripada Genesis sehingga Malaki. Seterusnya kita pergi kepada asal-usul syaitan. Syaitan dikenali sebagai penuduh, penipu dan pendusta. Maksud syaitan adalah musuh atau orang yang menentang. Kristian mengatakan bahawa syaitan adalah malaikat yang jatuh dari syurga akibat dosa. Alasan dia dilemparkan dari langit adalah bahawa dia sombong dan bongkak terhadap dirinya. Dan egoisme seperti ini dianggap sebagai dosa terbesar dia. Konsep syaitan menurut kitab Perjanjian Lama. Syaitan tidak diciptakan Tuhan dalam keadaannya sebagai syaitan. Syaitan awalnya adalah malaikat yang jatuh sebelum penciptaan manusia. Faktanya, Tuhan hanyalah menciptakan malaikat. Malaikat itu sendirilah yang kemudian memilih menjadi syaitan. Di dalam Isaiyah chapter 14 ayat 12 hingga 15 dan Ezekiel chapter 28 ayat 12 hingga 17 ada menceritakan latar belakang kejatuhan syaitan. Dari kedua firman Tuhan tersebut dapat disimpulkan bahawa syaitan adalah malaikat Tuhan yang paling cemerlang tanpa cacat celah secara fizikal dan tingkah laku. Lalu dia menyombongkan diri dia kerana ingin menyamai Tuhan. Oleh disebabkan itu, Tuhan menganggap sikap mereka tersebut merupakan pemberontakan kepadanya. Lalu Tuhan melemparkan malaikatnya itu ke bumi. Menurut literatur Perjanjian Lama, Lucifer dikatakan syaitan paling terkenal di dunia. Dia dikenali sebagai ketua segala pendusta yang terjatuh ke bumi kemudian dihalau dari syurga kerana telah menentang Tuhan dan dipercayai menjadi malaikat yang jatuh iaitu fallen angels. Pada awalnya, Lucifer dikatakan malaikat yang paling tinggi pangkatnya dan dia selalu mematuhi perintah Tuhan. Oleh kerana itu, Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa di atas bumi. Tetapi disebabkan Lucifer cinta akan dirinya dan dia terlalu sombong dan ingin berkuasa atas seluruh alam semesta termasuk kerajaan syurga. Ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgasananya, dia berani menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuatkan para malaikat di syurga murka terhadapnya dan menganggap dia tidak menghormati Tuhan. Kemudian, peperangan antara malaikat di syurga tercetus sehingga malaikat Mikael bercampur tangan dan berhasil menghalau Lucifer daripada syurga bersama dengan malaikat lain yang menyokongnya. Lalu namanya ditukar menjadi Satan. Seterusnya saya akan menerangkan ciri-ciri syaitan menurut kitab suci Kristian. Ada beberapa sifat-sifat syaitan yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan menurut agama Kristian. Mereka semestinya makhluk yang paling jahat dan tidak disukai banyak makhluk lain selain daripada kaum mereka. Syaitan penuh dengan penipuan dan kejahatan sehingga merosakkan kepercayaan orang yang baik lalu tersesat dan terpedaya dengan hasutan-hasutan mereka. Di dalam Matthew bab 4 ayat 5 dan 6, syaitan didapati bersifat licik dan penipu. Mereka juga sombong dan bongkak terhadap diri mereka sendiri. Seterusnya di dalam Luke 4 ayat 2 ada mengatakan bahawa syaitan suka menuduh dengan tuduhan palsu dan selalu menghasut orang-orang yang percaya dengan Tuhan termasuk Tuhan Yesus sendiri. Syaitan berusaha untuk mencuri firman Tuhan yang telah ditanam dalam hati manusia. Petikan Luke 8 ayat 12. Dalam Mesias 12 ayat 25 hingga 26 dan Efesus 6 ayat 12 terdapat hierarki pemerintahan syaitan yang begitu rapi dan kukuh. Bermula daripada syaitan yang paling tinggi iaitu Lucifer sehingga syaitan-syaitan yang ada di bawahnya. Seterusnya saya akan menerangkan tugas syaitan. Di dalam Ezekiel chapter 28
ayat 14, ada mengatakan bahawa syaitan tergolong dalam sekumpulan malaikat yang disebut cherubim. Syaitan membenci semua manusia dan semua yang diciptakan Tuhan, dan syaitan menyebarkan kebohongan dan menghancurkan orang. Kebenarannya adalah bahawa syaitan menganggap dia mengetahui segala-galanya, tetapi dia tidak. Yang benar adalah bahawa syaitan adalah orang yang menyebabkan kuasa dan kegiatan syaitan. Pada masa bahawa kita melakukan semua kerja syaitan. Petikan daripada Efesus 6 ayat 11 hingga 12. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa matlamat dan peranan syaitan adalah untuk menjatuhkan manusia dalam dosa dan kebinasaan. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis syaitan menurut Kristian. Berikut adalah jenis-jenis syaitan menurut agama Kristian berdasarkan sumber-sumber yang telah didapati. Jenis-jenis syaitan berikut dipercayai merupakan malaikat yang jatuh dan menjadi jahat oleh kerana mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka terletak di bawah pemerintahan Lucifer yang dipercayai menjadi ketua segala syaitan. Jenis syaitan yang pertama ialah Abaddon. Abaddon diberi gelaran syaitan terkuat di dunia selepas Lucifer. Abaddon bermaksud kebinasaan atau penghancur. Abaddon merupakan raja dari neraka yang paling dalam, iaitu Underworld. Abaddon dipercayai orang Kristian bahawa dia akan membawa kehancuran ke dunia pada hari kiamat kelak. Terdapat kisah menceritakan bahawa Abaddon merupakan malaikat yang bernama Muriel yang diberi tugas oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang digunakan untuk mencipta Adam. Apabila tugasnya selesai, dia ditunjuk sebagai pelindung segalanya. Dalam erti kata lain, guardian. Semua makhluk takut terhadapnya, termasuk malaikat, syaitan dan makhluk lain. Syaitan yang kedua ialah Azazel. Menurut kajian William Caldwell, Azazel terdapat di dalam Leviticus bab 16 yang mengatakan bahawa Azazel ada kaitan dengan hari pembalasan kelak, tetapi tiada huraian yang jelas mengenainya. Jenis syaitan yang ketiga ialah Belphegor. Belphegor adalah lambang dari haiwan sloth yang memiliki rupa bentuk mengerikan seperti berjanggut, memiliki tanduk dan berkuku tajam. Dia memberikan seseorang kekayaan melalui pelbagai cara. Setelah orang itu kaya, dia akan berhasut untuk bermalas-malasan. Belphegor ditugaskan untuk menghasilkan sifat malas sehingga berlakunya perpecahan, seterusnya timbul peperangan sehingga menyebabkan kematian umat manusia. Syaitan yang terakhir ialah Astaroth. Astaroth sering digambarkan sebagai syaitan yang memakai mahkota, memegang ular beracun di salah satu tangannya dan menunggang seekor binatang bersayap naga dengan pinggul ular. Sebagai syaitan, dia akan menggoda dan menarik manusia hingga ke akhir hayat. Tetapi dia juga memberikan manusia kekuatan sihir untuk menguasai haiwan ular bagi yang menyembahnya. Seterusnya, saya akan membentangkan ulasan artikel. Petikan artikel ini adalah daripada jurnal The Biblical World Volume 41, Number 1. Artikel ini diterbitkan oleh The University of Chicago Press. Tajuk artikel yang saya pilih ialah The Doctrine of Satan in the Old Testament. Penulisnya ialah Dr. William Caldwell. Dia menulis artikel ini pada tahun 1913. Artikel ini sangat bagus untuk pembacaan secara ilmiah mahupun untuk kegunaan pengkaji untuk mengkaji tentang isu-isu yang berkaitan dengan artikel tersebut. Tetapi pada pendapat pengkaji, penulis perlu menambah isi-isi di dalam artikel ini dengan lebih terperinci serta menambah lebih banyak sumber-sumber tentang kewujudan syaitan di dalam kitab Perjanjian Lama menurut penulis karyawan ahli falsafah Kristian yang lain. Selain daripada penulisan artikel ini, penulis juga menulis 13 karya lain yang berkaitan dengan pelbagai aspek kehidupan, agama mahupun pendidikan. Antaranya ialah The Theology of the Book of Jonah, The Death and Resurrection of Jesus Christ, The Will to Believe and the Duty to Doubt. Kesemua karya-karya beliau boleh didapati dan dibaca di laman web The University of Chicago Press Journals. Untuk ringkasan artikel ini menceritakan tentang kajian penulis terhadap sejauh mana kebenaran kewujudan syaitan di dalam kitab Perjanjian Lama Kristian. Penulis mengkaji dan menyenaraikan beberapa petikan daripada kitab Perjanjian Lama yang menunjukkan kewujudan syaitan di dalam ayat kitab tersebut. Di dalam petikan Leviticus bab 16,
Dr. William mengkaji bahawa Azazel terlibat dalam hari pembalasan, tetapi tiada bukti yang kukuh untuk mengesahkannya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Pada pendapat pengkaji, terdapat beberapa kekuatan yang terdapat di dalam penulisan artikel tersebut. Menurut kajian dan penulisan Dr. William, syaitan hanya bertindak dan mengganggu manusia hanya dengan izin Tuhan. Setelah syaitan berjaya menghasut manusia, mereka akan beredar dan mencari mangsa yang baru dan mereka hanya menguji manusia untuk melihat ketakwaan manusia terhadap Tuhan, seperti di dalam Job 1 ayat 6. Untuk kelemahan artikel, penulis tidak menghuraikan tajuk dengan lebih terperinci. Hal ini sekaligus memberi kelemahan kepada artikel ini. Artikel ini juga memberikan sumbangan kepada setiap pembaca dan khususnya kepada pengkaji yang ingin mengkaji tentang konsep syaitan di dalam Perjanjian Lama. Terdapat sedikit sebanyak informasi yang diperoleh daripada artikel tersebut. Rumusan yang dapat pengkaji simpulkan daripada artikel ini adalah: jelaslah bahawa syaitan wujud di dalam kalangan manusia dan tugas mereka sudah semestinya untuk menghasut manusia dari melakukan kebaikan dan melanggar perintah Tuhan. Sekian, terima kasih.